adalah untuk antaranya untuk menyatakan kebesaran kami di Persatuan Pemuda Islam Malaysia dan pewaris terhadap apa yang berlaku dalam kejadian PKFZ, di mana begitu banyak perjalanan keuangan yang seolah-olahnya berlalu tanpa dapat dikesan oleh pihak-pihak tertentu, di mana yang akhirnya yang rugi adalah rakyat dan reputasi agensi-agensi tertentu adalah in question. Jadi di sini di sebelah kiri saya adalah Datuk Anwar. Dia adalah kita punya Persatuan Pemuda Islam punya ekonomis, dan di sebelah kanan saya Dr. Zaki. Dia adalah penasihat kepada pewaris. Saya selaku Setiausaha Kerja Persatuan Pemuda Islam Malaysia. Jadi saya mahu Datuk Anwar mungkin sebagai ekonomis untuk bercerita mengenai kejadian ini dari sudut ekonomi negara. Ya, okay, Datuk. Terima kasih, Datuk. Sebenarnya daripada segi ekonomi negara, kita rakyat atau pengguna patut faham apakah implikasi yang telah terjadi daripada PKFZ ni. Pertama, kita sedar bahawa daripada senario pemerhatian daripada luar negara adalah satu yang memalukan. Bagaimana isu sebegini besar yang merakungi berbilion-bilion ringgit dapat dilepaskan oleh agensi-agensi kerajaan yang sepatutnya memantau pengeluaran bond ini. Seperti yang kita ketahui, bond PKFZ ni yang telah dikeluarkan oleh Kuala Dimensi, tak silap saya. Pertama sekali, kalau mengikut prosedur, bond ini sebelum dikeluarkan, ia mesti diperiksa rapi oleh Security Commission atau Suruhanjaya Security. Kenapa kita sekarang ni kita hanya menundung jari kepada politician atau ahli-ahli politik? Apa terjadi kepada Security Commission? Kenapa Security Commission tidak membuat kerja mereka? Yang sebenar hakikatnya, sebelum bond dikeluarkan, bond ini mesti diperiksa secara rapi kegunaannya oleh Security Commission. Kita nak tanya sekarang ni, kenapa PAC tak memanggil Security Commission? Oleh kerana adakah ini ada satu nak sembunyikan, nak mengelabukan rakyat? Kita nak tanya juga, jikalau Security Commission memeriksa kertas-kertas yang sebelum bond ini dikeluarkan, dalam kertas ni dia dengan jelas mengatakan apakah kegunaan dana-dana yang akan dikeluarkan. Itu sebelum dana dikeluarkan. Sekarang ni dana telah dikeluarkan, dana telah digunakan, rakyat telah rugi sekarang. Berapa bilion duit rakyat sekarang ni telah digunakan. Kita suka, kita tak suka, pada hakikatnya apabila kita ambil duit daripada bank, kita kena bayar balik. Itu adalah hakikat mutlak. Sekarang kita nak tanya balik, kita reverse balik, kita nak tanya balik, mana dia agensi-agensi kerajaan yang patut mengawal selia sebelum dana ni dikeluar? Kenapa tindakan tidak diambil oleh kepada mereka? Kenapa kita tidak dapat satu berita pun yang mengatakan bahawa satu penyiasatan oleh badan agensi pencegahan rasuah ataupun polis memanggil Security Commission? Kenapa mereka boleh terlepas? Adakah ini dipanggil terlepas pandang? Terlepas pandang ni tak nampak lah ni daripada bahasa kerajaan lah. Dia kata, minta maaf saya terlepas pandang. Tetapi berbilion duit kerajaan, duit rakyat terlepas pandang, apa kerja ni? Semua orang interview siapa? Politik, kementerian. Apa jadi kat Security Commission? Kenapa tak ada orang tanya? Apa jadi kat Bank Negara? Kenapa tak ada orang tanya? Padahal kalau kita ikut prosedur mengeluarkan bond, kita tahu bahawa
Okey, setiap pengeluaran bond, okey, kertas-kertas pengeluaran bond ni mesti diluluskan oleh Security Commission dan last kali dikonsent oleh Bank Negara. Ini adalah prosedur. Kenapa tiada orang tanya? Jadi kami di PPIM ni agak hairan. Kenapa sekarang ni baru kita nak tanya duit tu pergi mana? Okey, kenapa duit tu dikeluarkan tu? Daripada segi tu kita kena fikir juga. Okey. Itu adalah duit dana yang telah dikeluarkan. Kita kena faham, dunia sekarang daripada segi World Financial rating sekarang ni, kita punya sovereign rating, sovereign national rating. Sekarang ni telah diperhatikan oleh dana-dana dunia ni. Kita lalu tanya, kenapa kita punya FDI turun, FDI kurang masuk. Okey, ini akan efek kita punya national economy. Okey, tapi kita sedar tak? Bila kita tanya semua soalan ni, kita lupa asas dia. Kita ada kawal selia. Di mana kawal selia ni? Kalau kawal selia ni membuat kerja kita tak akan sampai tahap ni. Okey, jadi saya nak tanya balik kerajaan kita. Saya nak tanya balik PAC. Saya nak tanya balik Badan Pencegah Rasuah dengan Polis. Okey, puncanya siapa yang menuluskan kertas-kertas kerja mengeluarkan bond? Siapa yang menuluskan? Daripada situ kita kena tanya balik diri kita, apakah efek, long term efek yang kita terkena oleh skandal PKFZ ni? Kita sedar tak sekarang ni? Okey, sekarang pelabur luar negara akan takut kepada kita. Oleh kerana kenapa? Pengawas selia kita tak pandai kawal duit rakyat sendiri. Jadi macam mana pelabur luar nak masuk? Kalau dia kata duit rakyat awak sendiri, awak dia katakan membazir, awak melaburkan begitu saja, membiar bayar kontraktor, konsultan pun beratus juta. Apa kerja ni? Jadi kita daripada situ, kita nak sekarang ni menyoal balik. Okey, kerajaan daripada segi penguat kuasa, kenapa benda ni tak diberhentikan sebelum dikeluarkan? Itu saya nak emphasize sini. Okey. Dua, saya nak emphasize di sini, kita kena betul-betul minta tolong kita punya pakar ekonomi di EPU, di IC semua ni study. Okey, apakah long term effect kita oleh kerana skandal ni? Kita ingat tak dulu ada satu skandal menamakan BMF skandal. Daripada sana, berapa lama negara kita recover? Ini akan tarnish kita punya national reputation. Macam mana kementerian boleh masuk campur, macam mana kawal selia terlepas. Oleh itu, saya tengok daripada pandangan, daripada sudut ekonomi, okay, yang menjadi mangsa adalah kita semua, rakyat Malaysia. That is the eventual victim. Kitalah yang menjadi mangsa semua. Jadi dari situ kita ni di PPIM dengan pewaris ni ingin dengan kadar segera, okey, bukan sahaja kerajaan menengok siapa yang buat salah, tetapi kerajaan ni kena tengok juga, investigate dari punca mana siapa yang buat salah, siapa yang sign paper yang mengatakan bond ni boleh keluarkan, siapa yang sign daripada Security Commission bond ni boleh keluarkan, kenapa dia sign, kenapa dia tidak memberi red flag kepada MOF sebelum dana tu dikeluarkan, mengatakan ini adalah berat sebelah. Itu satu. Kita kena ingat, ini adalah bond Islamik. Apabila bond Islamik, dia ada satu perundangan dalam bond Islamik, iaitu Islamic bond ni dia kena dikeluarkan dengan satu kaedah, iaitu keuntungannya adalah kontrol. Dia tak boleh keuntungan lebih. Pasal dipanggilnya Islamik. Nabi Muhammad pun katakan, bila kamu nak buat berniaga, keuntungan kamu kena berfaedah-faedah dengan reasonability, tak boleh berlebihan. Ya, sekarang ni kita tengok interest rate. Berapa interest rate yang dikenakan atas bond tu?